Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bicara Darah Wanita. Penulis Maulana Mansur bin Ismail Al-Hafiz. Pengarang Miftahul Ulum Seri Petalim. Edisi baru kulit keras. Muka surat 712. Rajah 62. Skip. Kaifat penambahan puasanya untuk 2 hari, iaitu nota kaki Ramadan yang mempunyai 29 hari adalah sama sahaja dengan Ramadan yang mempunyai 30 hari, kerana puasa yang diyakini sah adalah 28 hari seandainya Ramadannya itu ialah 30 hari. Sebaliknya, jika Ramadan itu hanya 29 hari, maka yang diyakini sah adalah 27 hari. Kesimpulannya, masing-masing kekurangan 2 hari lagi. Muka 713. Dia hendaklah berpuasa pada bulan 3 Zulhijjah selama 6 hari dalam tempoh 18 hari, iaitu pada permulaan dan 3 hari pada akhirnya. Maka akan terhasil baginya 2 hari puasa dengan yakin, kerana jika haid datang pada hari permulaannya, ini bermakna haidnya akan terputus dari hari yang ke-18 berdasarkan kepada kemungkinan datang haid dalam keadaan sebanyak-banyak haid. Jadi puasanya yang dikira sah dengan yakin ialah pada hari yang ke-17 dan 18, kerana kedua-dua hari tersebut ialah hari di mana dia kira suci daripada haid. Kesimpulan, puasa sebulan yang sah dengan yakin ialah 14 Ramadan, 14 Syawal, 2 Zulkaidah, iaitu 30 hari. Muka 714. Rujuk Rajah 63. Ramadan 1 sehingga 30 hari, hukum wajib berpuasa sebulan kerana diihtilam. Bulan kedua 1 hingga 30 hari bulan sama seperti di atas. Bulan ketiga 1 hingga 18 hari bulan wajib berpuasa selama 3 hari pada permulaan dan 3 hari pada akhirnya daripada tempoh 18 hari. Maka jumlah hari puasanya ialah 6 hari. Jika haidnya diihtimalkan datang pada hari ke-18, ke hari permulaan 1 hari bulan, maka haidnya dikira keluar secara berterusan dalam tempoh sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari, dan ia berhenti pada siang hari 16 hari bulan. Jadi puasanya pada hari yang ke-17 dan ke-18 sahaja dikira sah dengan yakin. Muka surat 715. Tetapi jika wanita tersebut menganggap haidnya datang pada siang hari yang kedua, maka puasa pada hari yang pertama dan hari yang ke-18 dikira sah dengan yakin, kerana haid akan berhenti pada siang pada hari yang ke-17 mengikut kadar sebanyak-banyak haid. Ini dilihat daripada Rajah 64. Tetapi jika wanita tersebut menganggap haidnya datang pada siang hari, maka puasa pada hari yang pertama dan hari yang kedua sahaja akan dikira sah dengan yakin, kerana haidnya akan berhenti pada siang hari yang ke-18 mengikut kadar sebanyak-banyak haid. Sila lihat Rajah 65. Sebaliknya, jika wanita tersebut menganggap haidnya datang pada siang hari yang ke-16, maka puasanya pada hari yang kedua dan hari yang ketiga saja akan dikira sah dengan yakin, kerana haidnya akan berhenti pada siang hari yang pertama bagi bulan berikutnya, iaitu 16 Zulkaidah hingga 1 hari Zulhijjah, mengikut kadar sebanyak-banyak haid. Sila lihat Rajah 66. Begitu juga jika wanita tersebut menganggap haidnya datang daripada siang hari yang ke-17, maka puasanya pada hari yang ketiga dan hari yang ke-16 sahaja akan dikira sah dengan yakin, kerana haidnya akan berhenti pada siang hari yang kedua bagi bulan yang berikut, iaitu 17 Zulkaidah hingga 2 Zulhijjah, mengikut kadar sebanyak-banyak haid.
Sila lihat rajah 67. Seterusnya, jika diilhamkan haidnya datang pada siang hari yang ke-18, maka puasanya pada hari yang ke-16 dan hari yang ke-17 sahaja akan dikira sah dengan yakin kerana haidnya akan berhenti pada siang hari yang ketiga bagi bulan yang berikutnya mengikut kadar sebanyak-banyak haid. Sila lihat rajah 68. Rajah 64 Musnad 716. Bulan ketiga tarikh 1 hingga 18 hari bulan wajib berpuasa selama 3 hari pada permulaan dan 3 hari pada akhirnya. Jika haidnya diilhamkan dari siang pada 2 hari bulan sehingga 17 hari bulan, maka puasanya pada 1 hari bulan 18 sahaja dikira sah dengan yakin. Muka 717, Rajah 65. Bulan ketiga 1 hingga 18 wajib berpuasa selama 3 hari pada permulaannya pada 3 hari pada akhirnya. Jika haidnya diihtimalkan datang dari siang hari 3 hari bulan sehingga siang pada 18 hari bulan, maka puasanya pada 1 hari bulan dan 2 hari bulan sahaja dikira sah dengan yakin. Musa 718, Rajah 66. Bulan ketiga tarikh 1 hingga 18 wajib berpuasa selama 3 hari pada permulaannya dan 3 hari pada akhirnya. Catatan, jika haidnya diihtimalkan datang dari siang hari 16 hari bulan Zulkaidah sehingga siang hari 1 Zulhijjah, maka puasanya pada 2 hari bulan Zulkaidah dan 3 hari Zulkaidah sahaja dikira sah dengan yakin. Musa 719, Rajah 67. Bulan ketiga 1 hingga 18 hari bulan wajib berpuasa selama 3 hari pada permulaan dan 3 hari pada pengakhiran. Jika haidnya diihtimalkan datang dari siang hari 17 hari bulan sehingga siang hari 2 hari bulan, maka puasanya pada 3 hari bulan dan 16 hari bulan sahaja dikira sah dengan yakin. Musa 720, bulan ketiga tarikh 1 hingga 18 bulan wajib puasa selama 3 hari pada permulaan dan 3 hari pada perakhiran. Jika haidnya diihtimalkan datang pada hari siang 18 hari bulan sehingga siang 3 hari bulan, maka puasanya pada 16 hari bulan dan 17 hari bulan sah dikira sah dengan yakin. Musa 721, tetapi jika dia perlu mengqada puasanya selama sehari, nota kaki 1, seandainya dia wajib qada 3 hari pada kaifiatnya adalah seperti dalam kitab Dawabib Musa 55, wa idza lazihamaha salasatu ayyamin faqdatha min 19 yawman bi an tasuma arba'atan min awwaliha wa khamsatan min akhiriha wa hakadha fakullahuma zada fil muddati yawmun zada fil qada'i anhu yawmun fi awwalihi wa yawmun fi akhirih ma'a ziyadahu wa yawmi fil muddah. Apabila dia wajib mengqada puasa 3 hari, maka dia mesti melakukannya dalam tempoh 19 hari, iaitu dia mesti berpuasa pada 4 hari yang pertama dan 5 hari yang terakhir. Daripada tempoh tersebut, begitulah keadaan, iaitu setiap kali bertambah sehari qada puasa dalam tempoh tersebut, bertambahlah sehari pada permulaannya dan sehari pada akhirnya, serta bertambahlah bilangan hari dalam tempoh tersebut. Tetapi jika dia perlu mengqada puasa selama sehari daripada mana-mana bulan, yang pertama dia hendaklah puasa selama 3 hari di dalam tempoh 17 hari, iaitu pada hari pertama dan hari yang ketiga dan hari yang ke-17, yakni dalam puasa kemudian yakni dalam masa 3 hari tersebut salah satu daripada masa suci baginya, kerana jika haidnya datang pada hari yang pertama, puasa yang pada hari ke-17 adalah sah dengan yakin. Jika haidnya datang pada hari yang ketiga, puasa pada hari yang pertama adalah sah dengan yakin. Wallahu alam. Catatan A, menangani masalah mutahayyirah adalah sangat rumit kerana seorang wanita yang beristihadah perlu ihtiyat selama keluarnya darah. Boleh diihtimal sama ada haid suci atau berhenti darah, khasnya berkait dengan mandi pada setiap kali solat fardu.
setiap kali solat fardu. Setiap kali solat fardu. Ini menjadi keberatan musyaqqah. Maka ada pendapat qaul Azhar yang menyatakan bahawa mutahayyirah tidak wajib ikhtiyar kerana dihukumkan sama dengan mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang selepas itu dihukum haidnya hanya sehari semalam daripada bulan pertama hijrah, yakni setiap bulan haidnya hanya sehari semalam pada tarikh 1 hari bulan Hijriah, dan selepas itu cuci sehingga akhir. Sebenarnya yang B, sebenarnya pendapat al-masyhur adalah wajib ikhtiyar kerana kerana darurah, bukan untuk menyusahkan. Nota kaki yang pertama, walaysat kal mubtadi'ati lihtimali kulli zamanin yamurru 'alaiha lil haidi wat tuhri fashtabaha haiduha bi ghairiha wa la yumkinu tab'idu min ghairi ma'rifati awalihi wa la ja'luha kahiran abadan fi kulli syahrin liqiyamid dami wala haidan abadan fi kulli syahr liqiyalil ijma'i ala butlani fata'ayyana ihtiyatu lid-darurati la liqasdi tashdidi 'alaiha. Dan wanita itu tidaklah seperti mubtadi'ah kerana boleh berlaku kemungkinan setiap waktu yang lalu ke atasnya ialah waktu haid dan waktu suci, maka waktu haidnya itu menyerupai dengan waktu selain haid dan tidak mungkin dibahagikan waktu itu tanpa diketahui permulaannya, dan tidak boleh wanita itu dikira sebagai suci selama-lamanya pada setiap bulan kerana adanya darah, dan tidak juga dikira sebagai haid selama-lamanya pada setiap bulan kerana ijma'. Berpendapat ianya satu perkara yang batil, maka tentulah hukum mayit ikhtiyar tersebut berjaga-jaga kerana darurat, bukan dengan tujuan untuk menyusahkan. Qala fil minhaji fil mutahayyirati allati nasiyat 'adataha qadran wa waqtan wa fi qawlin kamubtadi'atin fatahidu yawman wa laylatan wa tuhruha baqiyatu syahrin 'alal azhar wal mashhuru wujubul ihtiyat wa laysat kal mubtadi'ati lihtimali kulli zamanin yamurru 'alaiha lil khairi wal tuh fata'ayyana al ihtiyatu lid darurati la liqasdi tashdid 'alaiha. Surat 723. Jadi masa berbaki 2 hari lagi kepada Nur Sa'dah kerana puasa bulan pertamanya Ramadan tidak mencukupi sehari, dan puasa kedua Syawal juga tidak mencukupi sehari. Nota kaki yang pertama, wa amma kaifiyatu sawmiha li Ramadan fayajibu 'alaiha sawmu syahri Ramadan wa syahri akhar ghairuhu kamilaini wa yawmaini akharaini li'annahu yahsulu laha min syahri Ramadan 14 yawman wa min as-sani mithluhu 14 yawman fatakunu somat 27 yawman biyaqini fatabqa yawmani fatasumu anha 16 14 15 16 17 18 fayasulul yawmanil baqi لأن الخير إن ترأى في اليوم الأول من صومها فغايته أن ينقطع في السادس عشر فيصح لها يومان الآخرين
19 18 وإن طرأ في اليوم الثاني صح لها الأول والآخر أو في الثالث صح لها الأولان واحد واثنان أو في السادس عشر صح لها الثاني والثالث أو في السابع عشر صح لها السادس عشر والثالث أو في الثامن صح لها السادس عشر والسابع عشر فيحصل لها يومان على كل تقدير. Musa 724 penutup. Seandainya ada wanita yang setiap bulan tidak sama dengan ketentuan haid, yakni tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat haid, iaitu darah keluar kurang daripada 24 jam atau darah keluar melebihi 15 hari atau seterusnya tidak sampai 15 hari, maka adab sebegini tidak dapat diikuti, yakni tidak terpakai. Oleh itu darah yang kurang daripada 24 jam dihukumkan sebagai istihadah, dan darah yang melebihi 15 hari ialah termasuk dalam masalah istihadah. Iaitu ada sebahagian harinya ialah untuk haid dan ada sebahagian hari-harinya untuk istihadah. Manakala masalah tempoh suci yang kurang daripada 15 hari disempurnakan sucinya pada masa keluar darah di dalam waktu suci, iaitu masa yang mana darah yang keluar itu tidak boleh dikira sebagai haid walaupun ada wanita itu banyak menyimpang daripada syarat-syarat haid. Perhatian, bila dikatakan syahr, iaitu bulan di dalam bab istilah, ia merujuk kepada 30 hari sama ada dimulai dengan permulaan atau tidak, kecuali pada masalah mutahairah. Musnad 725. Rumusan pengeluaran dari bab mustahadah, mubtadiyah dan mu'tadah. Pada masalah qada puasa 3 hari dan ke atas, apabila dia wajib mengqada puasa selama 3 hari, maka dia mesti melakukan dalam tempoh 19 hari, iaitu dia mesti berpuasa pada 4 hari pertama dan 5 hari terakhir daripada tempoh tersebut. Begitulah keadaannya, iaitu setiap kali bertambah sehari qada puasa dalam tempoh tersebut, bertambahlah sehari pada permulaannya dan sehari pada akhirnya, serta bertambahlah bilangan hari dalam tempoh tersebut. Wa iza lazimaha salasatu ayyamin qadaiha min 19 yawman bi an tasuma arba'atan min awwaliha wa khamsatan min akhariha wa hakaza, fa kullama zada fil muddati yawmun zada fil qada'i anhu yawmun fi awalihi wa yawmun fi akhirihi ma'a ziyadati yawmin fil muddah. Kesimpulan, apabila darah keluar melebihi 15 hari, terdapat dua keadaan bagi masalah ini. Idza tajawaza damu 15 yawman falahu halatan. Jika darahnya adalah satu warna, maka terdapat dua gambaran baginya. Halatul a'ula in kana damu jinsa wahidan ay ala launin wahidi falahu suratan. Gambaran pertama, maka wanita tersebut belum pernah datang haid mubtadiyah, maka haidnya ialah sehari semalam daripada permulaan dan baki 29 hari ialah suci. Jika dia ingat waktu permulaan keluar darahnya, yang pertama, iza kanatil mar'atu ma qad hadat abada mubtadi'ah, dan fahaiduha yawmun wa laylatan fi awwalihi wa 29 yawman tuhurun in gharafat waqta ibtida'id dam. Musnad 726. Gambaran kedua, maka dia dikira mutahairah, wa illa fa mutahhirah. Keadaan kedua, jika darah-darahnya dalam beberapa jenis, iaitu beberapa warna,
seperti terdapat darah kuat dan darah lemah, maka kita menghukumkan bahawa darah kuat dengan tamyiz sebagai haid dan darah lemah sebagai suci, iaitu istihadah dengan beberapa syarat. Al-halatu saniyah wa in kana ad-damu ajnasan ay alwana bi an kana fi qawiyyun wa fi dha'ifun fanahkumu bil qawi anit tamyiz huwa haidun wa dha'ifu tuhur ay istihadah bi syurut. A. Darah kuat mesti keluar dari sehari semalam atau lebih. Ay yakuna al-qawiyyu yawm wa laylatun fa akthar. Darah kuat keluar tidak melebihi 15 hari. Walan yuzawizul qawiyyu 15 yawman. Atau bersama tempoh suci yang menyempurnakan 15 hari. Awit tasolatuhurun kamala ay kamala 15 yawman. Jika darah kuat kurang daripada sehari semalam atau lebih daripada 15 hari, atau darah lemah kurang daripada 15 hari, atau disusuli oleh darah kuat, maka darah kesemua masalih mesti menjadikan permulaan darah seperti adatnya. Jika dia mubtadi'ah, dia mesti mengira hanya sehari semalam sahaja sebagai haidnya. فإن كان القوي دون يوم وليلة أو زاد القوي على 15 يوما أو نقص الضعيف أم 15 يوما وأعقبه دم قوي ففي هذه الصور كلها تأخذ من أول الدم المذكور كعادتها وإن لم تعتد الدم فتأخذ من أول الدم يوم وليلة قيد فقط. Faedah, makna istilah pada masalah ini: mubtadah, wanita yang belum pernah datang haid kemudian datang haid. Mubtadah, wanita yang pernah datang haid. Mumayyizah, wanita yang dapat membezakan darah kuat daripada darah lemah, dan darah yang kuat adalah selama sehari semalam serta tidak melebihi 15 hari, atau darah lemahnya selama 15 hari atau lebih, atau darah lemahnya kurang 15 hari kemudian diiringi dengan tidak keluar darah suci yang menyempurnakan 15 hari. Muka surat 727. Kesimpulan penting, wanita mubtadi'ah ghair mumayyizah, haidnya adalah sehari semalam daripada permulaan keluar darah jika dia ingat waktu permulaan keluarnya. Jika tidak, dia adalah mutahayyirah. Wanita mu'tadah ghair mumayyizah, haidnya yang sucinya adalah mengikut adatnya, iaitu ia mengira adat haidnya daripada permulaan keluar darah, dan masa sucinya juga mengikut adatnya. Wanita mumayyizah, haidnya ialah darah kuat dikira sebagai haid dan darah lemah dikira sebagai suci. Istihadah sebagaimana yang telah lalu, sama ada dia mu'tadah atau mubtadi'ah. Catatan masalah menyempurnakan tempoh suci. Seorang wanita berhaid, contoh adat haidnya ialah 6 hari. Kemudian suci selama 9 hari dan selepas itu keluar darah pula selama 8 hari. Darah pertama adalah haid dengan yakin, dan masa suci dan melepaskan juga adalah tempoh suci yang yakin. Maka dia mesti menyempurnakan tempoh suci selama 7 hari daripada darah yang terakhir, dan hari yang selepas itu adalah haid mengikut syarat-syaratnya. Maka di sini 6 hari yang pertama daripada 8 hari itu adalah suci, dan baki 2 harinya adalah haid mengikut syarat-syarat. Catatan pada masalah ini: apabila himpunan darah pertama dan masa suci selepasnya mencukupi 15 hari atau lebih, maka dia mesti menyempurnakan tempoh suci 15 harinya daripada darah kedua yang keluar selepas, dan hari selepasnya dikira sebagai haid mengikut syarat-syaratnya. Muka surat 728. Apabila himpunan darah pertama dan masa sucinya kurang daripada 15 hari dan kemudian keluar darah semula dan berterusan, maka itu dikira wanita mustahadah yang merujuk masalah kepada pembagian betul-betul mustahadah. 729. Beberapa kaedah dalam menyelesaikan masalah menyempurnakan suci.
suci kurang daripada 15 hingga 15 hari atau 15 malam. Masih baki ke atas wanita itu suci. Salah tak? Nota kaki yang pertama, seandainya seorang wanita melihat darah yang keluar memenuhi syarat-syarat haid, kemudian datang sucinya kurang 15 hari atau malam, selepas itu datang pula darah, maka dia kena lihat kepada kaedah-kaedah lagi yang akan diterangkan di bawah. Kaedah A. Pertama, kaedah yang boleh lewat apabila dicampurkan masa keluar darah pertama dengan masa tidak keluar darah nakok atau suci, ia genap 15 hari atau 15 malam ataupun lebih. Nota kaki kedua, yakni sempurna 15 hari yang ke atas dengan syarat darah pertama berhubung dan tidak terputus bersama suci yang disempurnakan 15 hari yang ke atas. Ayaku nadamul awwalu ma'atuhri yukamilu khamsata asyara fa'akthar. Ayyakuna majmu'ud damil awwali wa tuhril lazi ba'dahu naqai addada wa kammala khamsata asyara wa ma fawq. Dan kemudian darah keluar semula iaitu darah kedua. Perkara kedua yang perlu dibuat seterusnya adalah dihitung pula masa tidak keluar darah nakok sebelumnya. Dan darah kedua iaitu tidak lebih 15 hari atau malam. Maka kaedahnya ialah darah pertama dikira haid dan darah kedua dikira istihadah sebagai menyempurna baki suci. Sekian.